KPM. Apa khabar semua pokok-pokokku sekalian? Assalamualaikum. Pokok ni beranak ke? Macam mana boleh ada anak ni? Didik TV KPM. Hello, hai, Assalamualaikum adik-adik. Sekarang ini bersama dengan Kak Ellie Arifin dan juga Cikgu Halina yang bercakap seorang-seorang dengan pokok dia tadi. Ya, saya sebenarnya memang suka bercakap dengan pokok. Okey. Sebab pokok ni pun benda hidup, Ellie. Betul. Dan juga pokok bernyawa semestinya. Ya. Kadang-kadang saya tanya, adakah pokok ni boleh memahami perasaan saya bila kita sedih? Mana tahu memang dia faham. Jadi, okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, kenapa kita cerita pasal pokok ni dan perasaan pokok dan sebagainya? Okey. Kak Ellie nak ingatkan kepada adik-adik yang menonton sekarang ini untuk menjaga SOP, jaga penjarakan sosial, jaga penjarakan fizikal dan kerap sanitasi tangan, cuci tangan serta memakai pelitup muka ni setiap kali nak keluar dari rumah atau berada di mana-mana sahaja kalau bukan di rumah. Okey, sekarang ini kita nak sanitize tangan. Cikgu boleh minta tolong? Okey. Cikgu Siapa boleh nak? mulakan dulu? Saya sanitize dulu. Lepas tu boleh. Okey. Saya punya turn. Kita sanitize tangan kita. Kena lebih dari 20 saat kan? Baru betul-betul hilang semua kuman. Baiklah. Okey, sekarang ini kita bukan berdua saja, cikgu. Untuk belajar subjek sains cara pembiakan tumbuhan hari ini, kita bersama dengan adik-adik comel Kak Ellie ni. Ya Allah, Tuhanku. Daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persisi 181 Putrajaya. Jom kita saksikan mereka yang ada di dalam talian sekarang ini. Alah. Dia ada bodyguard kat sebelah lah. Sebab mereka murid tahap 1, jadi masih perlukan bimbingan dari ibu-ibu. Apa khabar ibu-ibu juga? Terima kasih kerana sudi bersama kami semua. Rasanya first time ada ibu-ibu kat sebelah. Biasanya ibu kat belakang kamera. Tapi bagus jugalah. Okey, mungkin cikgu boleh perkenalkan setiap seorang murid-murid cikgu yang comel ni. Alright, jadi teacher nak minta dulu Putra. Putra boleh perkenalkan diri? Okey, boleh on mic dulu? Silakan Putra. Dah. Dah. Okey, kenalkan diri sayang. Hai kawan-kawan. Hai. Okey, namanya? Nama saya. Hai kawan-kawan, nama saya Dr. Fawazan bin Hasnan. Okey, umur berapa? Kawan-kawan boleh panggil saya Putra. Okey, umur berapa sayang? Umur 9. Umur 9. Okey, terima kasih adik Putra. Sekarang kita sambungan. Kita nak dengar daripada adik Ahmad Syahir. Sila perkenalkan diri. Hai kawan-kawan, nama saya Ahmad Syahir Arsyad. Boleh panggil saya Syahir. Okey, umurnya? 9 tahun. 9 tahun. Terima kasih adik Syahir. Okey, yang seterusnya hero juga Izzat. Silakan Izzat. Hai kawan-kawan, nama saya Izzat Syahmi bin Azhar. Boleh panggil saya Izzat. Umur saya 8 tahun. 8 tahun, dah jadi 2. Okey, yang pakai headphone yang comel warna pink tu. Silakan. Hai kawan-kawan, nama saya Alia Haifah. Panggil saya Haifah. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Umur berapa Alia? 9. 9 tahun. Okey, bawah dia cikgu. Dipersilakan Muhaya. Muhaya, boleh on mic. Hai kawan-kawan. Hai. Nama saya Aisyatun Muhaya. Panggil saya Muhaya. Umurnya? 8 tahun. 8 tahun. Andainya dia. Okey, yang terakhir kita ada adik Arni. Buka mic sayang. Dah buka mic dah? Ada tak? Dia dah on mic ke belum? Okey. Tak apa. Mungkin kalau boleh buka dia punya headphone tu, kita guna komputer saja punya audio, boleh tak? Kita cuba? Macam
cabutkan plug headphone. Biasalah cikgu kadang-kadang bila dalam talian ni connection problem, lepas tu ada masalah dari segi cikgu pun biasa hadapi semasa Google Meet dengan murid-murid. Sebab dia kan kita hidup dalam norma baru. Jadi kita kena biasakan diri keadaan tu. Okey, dah boleh ke? Jom kita cuba. Okey, ada ni. Silakan. Halo kawan, nama saya Adani Fiza. Panggil saya Adani. Jelas suara dia. Umur berapa ni sayang? Berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Pemalu Adani ni. Pandainya. Terima kasih adik-adik yang comel daripada Kak Eli ni. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, apa kata kita berehat dulu cikgu? Okey. Boleh? Boleh. Alright, kita ambil nafas dulu. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, saya Damia. Saya dan adik saya, Aisyah dan Zuri, suka menanam, menanam dan menjaga pokok. Pokok perlu selalu disiram supaya ia hidup dengan segar. Pastikan pokok mendapat cahaya matahari yang cukup. Ini adalah pokok bunga ros Jepun. Kami hendak melakukan keratan batang untuk membiakkan pokok ini. Senang je, kita potong begini. Dan kita boleh terus cucukkan di dalam tanah. Tada! Dah siap. Mudah kan? Kembali di Didik TV KPM. Saya macam keliru kejap. Tadi tu anak orang Korea ke? Sebab ada lagu Korea ujung-ujung dia. Ya, mak dia memang macam Korea. Memang comel ya maknya. ke? Okey, bersama dengan Kak Eli di sini dan juga Cikgu Halina serta adik-adik comel dari tahun 2 dan 3 dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 18 1 Putrajaya untuk belajar subjek sains cara pembiakan tumbuhan. Ya, betul tu. Jadi hari ini kita ada 4 objektif sebenarnya. Yang pertama kita akan lihat bahawa tumbuhan ada 6 cara pembiakan. Wow. Kalau manusia satu cara saja kan, manusia melahirkan anak. Kalau haiwan ada 2, sama ada melahirkan anak Dan atau juga bertelur. Kalau tumbuhan ada 6. Jadi kita akan belajar apakah 6 cara tersebut dan juga contoh-contoh tumbuhan. Baik, objektif yang kedua pula kita akan lihat bahawa ada tumbuhan yang boleh membiak lebih dari satu cara. Wow. Menarik sangat tu. Dan seterusnya kita akan belajar mengenai teknologi dalam pembiakan tumbuhan, iaitu kultur tisu dan tut. TUT. Ya, apa itu tut? Nanti kita belajar sama-sama ya. Saya ingat Eli? tut. Oh, tut dekat Thailand tu. Macam taksi tu. Oh, okey. Jadi sekarang ni kita nak belajar apa dulu cikgu? Okey, kita nak tengok apakah 6 cara pembiakan tumbuhan. Baik, yang pertama, okey, saya tunjukkan di sini ya. Eli duduk jauh-jauh kat situ tak apa ya. Saya duduk diam kat sini cikgu ya. Okey. Yang pertama adalah melalui biji benih. Okey, biji benih. Contohnya yang ada kat depan ni ialah pokok bunga telang. Bunga ni yang biasanya kita nak buat nasi kerabu tu, Eli. Betul, cikgu. Jadi warna dia punya biji benih kat mana? Mana biji? Cuba tengok kat sini. Inilah dalam ni ada biji benih dia. Jadi pokok bunga telang ni membiak melalui biji benih. Itu pun kacang pis. Kan macam kacang pis kan rupa dia? Bukan ya? Bukan, ni bunga telang. Okey. Okey. Baik.
Jadi sekarang teacher nak minta tolong anak murid teacher beritahu apakah 2 lagi contoh tumbuhan yang membiak melalui biji benih. Teacher nak dengar daripada Adni lah. Adni, boleh beritahu apakah contoh tumbuhan yang membiak melalui biji benih? Cili. Pokok cili. Pokok cili dan satu lagi? Pokok. Okey. Adik sayang, Kak Eli rasa tak payah pakai headphone tu, awak cakap macam biasa je. Sebab dia putus. Cabut headphone tu, cakap dekat komputer tu dah terang dah. Boleh? Lah comel dia. Okey, apa tadi? Pokok cili dan? Pokok cili Dengan pokok petik. Betik. Bagus. Pandai Pandai dia. Adni. Okey. Baiklah, yang seterusnya adalah melalui anak pokok. Inilah yang kita tengok tadi Kak Eli. Meh saya ke belakang balik pula. Okey. Busy je cikgu hari ni. Ni tadi. Anak pokok. Tengok, ini adalah pokok laba-laba atau spider plant. Tengok dia ada anak dia tumbuh dari atas. Oh, tu anak dia. Ni anak dia. Anak dia pergi sekolah tak? PDPR sekarang. Okey. Ini adalah satu contoh bagaimana tumbuhan membiak. Okey. Kita akan tunjuk lagi ada contoh lain yang biasa kita nampak, iaitu pokok nanas. Nanas. Biasanya kita anggapkan pokok nanas kita tanam daripada kepala dia. Crown dia Crown punya dia, mahkota. Tapi sebenarnya kalau kita ada tanam pokok nanas yang betul-betul kita tengok, dia ada anak dia dekat sekeliling batang dia yang tengah tu. Itu sebenarnya anak pokok. Okey, kalau anak dia boleh kita cabut dan tanam pula je? Yes, boleh. Memang boleh. Selain daripada itu, ada juga pokok macam ni, pokok berry. Dia tumbuh anak daripada akarnya. Okey. Dan juga strawberry, sama juga macam spider plant tadi. Dia tumbuh dari atas. Macam-macam kan tumbuhan. Macam timun pun sama cikgu kan? Timun, betul ya? Betul. Timun macam... timun macam mana? Menjala. Macam mana tu Eli? Okey, jadi bagus juga Eli tanya ni. Boleh tak saya nak minta murid-murid cari maklumat mengenai timun? Bagaimana timun membiak? Bagus Kak Eli tanya soalan tu. Bagus. Jadi, teacher nak semua murid-murid pandai mencari maklumat daripada pelbagai sumber. Baik. Sekarang ni teacher nak tanya, Syahir. Syahir, boleh tak berikan contoh lain bagi pokok membiak melalui anak pokok? Syahir, silakan. Pokok pisang dan pokok keladi. Ya, betul. Pandainya. Pokok pisang dan pokok keladi. Syahir boleh jadi Syahir. usahawan lah lepas ni. Okey, baiklah. Yang seterusnya, yang ketiga adalah batang bawah tanah. Okey. Batang bawah tanah ni maksudnya dia boleh tumbuh daripada batang yang hidup daripada bawah tanah. Okey, saya akan tunjukkan beberapa Cikgu, contoh. kalau cikgu duduk depan, saya duduk kat sini, cikgu minta saya ambil apa? Baik, Gitu. kat belakang tu ada 3 benda-benda. Ni biasa kita nampak kat dapur ni. Apa ni? Ni adalah bawang. Nampak kalau kita biarkan bawang tu, dia akan tumbuh pokok yang baru kat atas dia. Jadi, bawang ni sebenarnya berada di dalam tanah, di bawah tanah. Baik, yang kedua ialah apa lagi? Tada! Itu adalah kentang pun biasa ada di rumah Kita buat kan. sup selalu. Okey. Cuba Kak Eli tunjuk, dia ada mata dia Ni, tu. tunas. Itu sebenarnya tunas. Bagus Kak Eli, betul. Itu adalah tunas dan kalau kita tanam dia, memang dia akan tumbuh pokok yang baru. Dan yang ketiga, ada ini dia. itu adalah keladi atau mini keladi kecil je yang ni. Ni pun sama. Okey, kalau kita tanam, dia akan tumbuh pokok yang baru. Baiklah, sebenarnya saya ada bawakan satu pokok yang saya nak tunjuk sebenarnya bagaimana rupa batang bawah tanah ni. Semua nak tengok tak? Okey, saya terpaksa ke belakang juga Kak Eli. Okey, silakan cikgu. Okey, saya alihkan ni dulu supaya semua boleh nampak.
Okey, yang ni a bit messy lah. Okey. Tapi yang penting anak-anak boleh teroka. Jadi saya pun boleh teroka, cikgu? Ya, boleh. Tapi Kak Ellie nak ke pegang ni, comot-comot ni. Saya tak dah. Sebab tu producer cakap, Ellie lepas ni kena pergi manicure. Manicure. Nak ikut? Jom, cikgu. Walaupun tutup. Baiklah, ini adalah sejenis pokok bawang. Jadi kita nak tengok macam mana rupa batang bawah tanah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ya. Wow. Tu dia, nampak? Ni pokok apa, cikgu? Ni sejenis bawang juga. Nampak dari atas macam pokok hiasan biasa kan? Tengok. Akar dia sebenarnya adalah batang. Batang dia di bawah tanah. Nampak kan? Cik boleh leraikan lagi ni. Okey. Ni bawang apa ya? Bawang apa ni agaknya ni? Macam garlic je. Mungkinlah. Bawang putih. Bukan. Ke? Rasanya bukan ni. Ni bawang apa ni? Bawang Kak Ellie. Geng-geng bawang. Tak adalah. Okey. Tak ada apa, cikgu. Ni bawang apa, cikgu? Bawang Holland. Bukan? Kecil sangat ni nak jadi bawang Holland ni. Okey. Jadi sekarang teacher nak minta seseorang lagi murid untuk beritahu apakah contoh lain bagi tumbuhan yang membiak daripada batang bawah tanah. Teacher nak dengar cikgu daripada boleh turun atas sikit. Nampak sangat cikgu banyak cakap kan, asyik turun je. Biasalah, cikgu. Okey, Muhaya. Okey, adik Muhaya, silakan berikan contoh tumbuhan lain yang membiak melalui batang bawah tanah. Contoh tumbuhan dan cara pembiakan batang bawah tanah ialah pokok bawang dan pokok ubi kentang. Ya, betul. Bawang dan ubi kentang. Tepat sekali. Okey. Yang seterusnya, saya kena ke depan balik ni. Cikgu nak minta saya buat apa-apa kat belakang. Cikgu beritahu je. Yang keempat adalah spora. Spora ni contohnya ada pada pokok paku pakis. Okey. Kalau kita tengok kat sini, saya ambil ya. Pokok paku pakis macam ni contohnya. Okey, kalau kita tengok di bahagian belakang ataupun di bawah daun ada bintik-bintik hitam. Bintik-bintik hitam tu sebenarnya dia ringan. Okey. Dan mudah ditiup angin. Sebab tu pokok paku pakis dia mudah membiak. Tiba-tiba ada kat situ. Ada kat situ. Sebab spora adalah dia sangat kecil dan ringan, mudah ditiup angin. Selain daripada pokok paku pakis, ni juga. Apa ni? Cendawan. Cendawan sporanya terletak di mana? Ni cendawan sporanya terletak di bawah ni. Ni di bawah ni ya. Ni banyak spora ni. Okey. Jadi dengan itu teacher nak minta seorang lagi murid untuk beritahu teacher apakah tumbuhan lain yang membiak melalui spora. Teacher nak dengar daripada Izzat lah. Izzat boleh beritahu? Paku pakis dan cendawan. Paku pakis dan cendawan. Okey, betul. Dan satu lagi sebenarnya adalah lumut. Lumut biasanya tumbuh tiba-tiba ada dalam kolam kalau kita dah lama tak bersihkan. Sebab macam teacher cakap tadi, spora dia mudah dibawa angin, dibawa air. Jadi kalau kita tak selalu bersihkan kolam, tiba-tiba tumbuh lumut. Jadi sekarang dah tahu dah sebenarnya lumut tumbuh daripada spora. Okey. Seterusnya, okey. Cikgu boleh atas sikit. Cikgu punya emas tu. Ya, baiklah. Maaf ya semua. Maklumlah cikgu kan banyak bercakap. Okey. Baik, seterusnya adalah cara yang kelima iaitu melalui keratan batang. Okey. Keratan batang, batang yang dikerat. Macam mana tu? Okey, teacher tunjukkan contoh. Tak boleh tunjuk contoh lagi sebab ada pokok dia rupanya ni. Mesti saya tolong cikgu. Kak Ellie angkat ya. Ya. Ini adalah Japanese rose atau rose Jepun. Keratan batang ni maksudnya apa tahu? Senangnya kalau cantiklah pokok ni, I tak ada pokok ni kat rumah. Boleh tak I nak tanam? Nak biji benih dia? Tak ada benih. Apa yang kita perlu buat hanyalah petik sahaja. Kemudian terus tanam. Dalam tanah dia akan tumbuh pokok yang baru. Itulah maksudnya keratan batang. Baiklah. Dengan itu teacher nak minta Haifa.
Haifa boleh tak beritahu kawan-kawan apakah contoh tumbuhan lain yang membiak melalui keratan batang? Pokok ubi kayu dan pokok bunga kertas. Ya, betul. Pandainya. Ubi kayu dan bunga kertas. Jadi lepas ni kalau kita nampak pokok bunga kertas yang kita suka, kita minta izin tuannya. Ambil boleh batang tak? sikit je. Ambil batang sikit je. Balik rumah boleh terus tanam. Patutlah kat rumah saya, mak saya banyak betul dia bela bunga kertas tu. Rupanya senang. Ya, sangat mudah. Baiklah. Yang terakhir, cara pembiakan tumbuhan yang keenam ialah melalui daun. Macam mana daun boleh membiak pokok baru? Okey, saya akan tunjukkan contoh yang comel tu Kak Ellie. Ini dia. Kaktus. Kaktus bukan Kak Ellie. Dia macam sejenis kaktus, cikgu. Bukan. Ini adalah pokok setawa. Cuba tengok, ada satu kat sini, nampak tak? Anak dia. Inilah anak daun. Jadi, lama-kelamaan anak daun ni akan tertanggal sendiri dan dia akan jatuh ke bawah. Dia akan tumbuh pokok baru. Kalau kamu nampak kat sini, bawah dia tu, kita pusing. Tu, nampak tak kat bawah? Dah ada dah anak pokok yang baru. Wow. Kan sangat menarik. Dan satu lagi contohnya, Kak Ellie angkat ini, ada jin lah kat belakang ni. Inilah pokok lidah jin. Lidah jin pun sama, dia boleh membiak melalui daun, iaitu caranya kita hanya potong saja daun dia dan kemudian kita tanam je, cocok je. Habis kalau yang kena potong ni, dia hidup tak? Dia hidup, dia akan tumbuh. So sangat menarik kan? Okey, jadi untuk memberikan contoh lain tumbuhan yang membiak melalui daun, kita nak tanya siapa belum ya? Putra. Putra, silakan berikan contoh tumbuhan lain yang membiak melalui daun. Apakah jawapan dia, Putra? Pokok lidah jin dan pokok setawar. Ya, lidah jin dan setawar. Betul lah tu. Sama lah tadi tu. Tak sama. Cuba, sebab dia tengok contoh ni, lidah jin yang ni panjang-panjang. Sama macam cikgu tunjuk lah. Okey. Jadi itulah dia 6 cara pembiakan tumbuhan. Okey, satu lagi cikgu yang sama macam pembiakan daun ni adalah pokok lidah buaya, aloe vera. Aloe vera, ya. Kak Ellie mesti ada tanam kat rumah ya. Semestinya rumah-rumah mak-mak kita mesti akan ada. Betul tu. Kenapa ya kita ada pokok aloe vera kat rumah? Sebab khasiat dia lebih tinggi untuk kita. Okey, kita nak rehat sekejap, cikgu. Baik. Kita dah belajar tentang 6 cara pembiakan tumbuhan. Jadi kejap lagi kita ada banyak lagi kita nak teroka. Teruskan menonton di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, nama saya Muhammad Afnaf Farihi Belokman. Saya akan tunjuk beberapa pokok boleh membiak. Ini pokok kari. Pokok kari membiak melalui anak pokok. Ini pokok snake plant. Pokok ini membiak melalui daun. Ini pokok hati-hati. Pokok ini membiak melalui keratan batang. Pokok kunyit. Pokok kunyit membiak melalui batang bawah tanah. Pokok cili. Pokok cili membiak melalui biji benih. Ini daun paku pakis. Daun ini membiak melalui spora. Sekian, terima kasih. Bye. Kembali di Didik TV KPM bersama Kak Ellie dan juga Cikgu Halina serta adik-adik yang comel dalam talian dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Perisai 181. Baiklah. Okey, sekarang ini kita
nak cerita ataupun teroka bagaimana untuk menanam pokok. Ya, betul. Kali ni, untuk segmen yang kedua ini, kita akan tunjukkan bahawa satu jenis tumbuhan boleh membiak lebih daripada satu cara. Untuk itu, kita ada dua contoh yang di depan ni. Yang pokok bunga telang tadi ni yang besar ni, kita nak tengok macam mana kita boleh biakkan dia. Okey. Dan yang kedua ni paling selalu ada kat rumah ni. Mak selalu beli sayur kangkung. Favourite saya ni, cikgu. Okey. Jadi kita mulakan dengan sayur kangkung dulu. Okey. Boleh ya? Okey. Untuk sayur kangkung ni, kita ada dua cara. Yang pertama, kita ada biji benih dia. Okey. Biji benih ni biasanya kita boleh beli di mana-mana kedai lah. Okey. Kita akan cuba tanam ya. Okey, senang je. Ni mesti ramai yang suka buat ni. Kita nak tengoklah macam mana rupa biji benih kangkung. Ini boleh beli kat kedai benih-benih je? Ya, boleh je. Oh. Selalu kita tahu beli je. Tak reti nak pasang macam mana. Oh, itu ke dia? Okey, saya tunjuk ya supaya anak-anak boleh tengok. Macam tu rupanya. Macam tu? Boleh, silakan. Okey. Lagilah tak nampak kalau tak tanamkan. Okey, jadi kita akan cuba tanam ya. Ni adalah daripada biji benih kangkung. Okey, kita ambil beberapa biji. Kak Eli lah kita ambil 5 biji lah. Kita tengok saiz pasu kita. Kalau tak besar sangat, jangan terlampau banyak. Dia tak boleh semua ke, cikgu? Tak boleh, nanti dia terlampau dekat-dekat, dia susah nak hidup dengan cergas dan sihat. Dia kena ada jarak sikit. Okey, saya dah ambil 5 biji. Kita letak kat sinilah, dalam pasu yang pertama. Letak kat depan ya. Ini pasir pertama. Yang mana? Okey, yang mana satu? Okey, yang paling itulah. dekat dengan saya. Okey. Kita ada 5. 5 biji benih Jap. kangkung. Dia masuk dekat celah-celah jari. Kejap ya. Mulusnya jari-jari Kak Eli. Okey. Okey. Okey, 5 biji. Alright, kita boleh Okey, tanamkan sekarang dia. kita tanam jarak-jarak ya, cikgu. Okey, jarak ya. Kita gemburkan dulu supaya ada ruang. Gembur. Okey. Supaya kita tengok tanah tu tidak terlalu padat. 1, 2, 3. Saya buat macam bentuk, macam bentuk ni lah. 1, lepas tu kat tengah. Boleh, cikgu? Boleh. Okey. Nampak ke? Okey, selepas kita tanam, biasanya kita kena siramkan. Tapi ingat, jangan terlampau banyak sangat air. Sebab ni baru peringkat permulaan. Jadi kita cukuplah sekadar kita spraykan saja dengan air. Okey, kita spray ya. Okey, ni kita spray. Boleh, cikgu? Mari saya tolong. Okey. Ni spray je. Spray je, jangan banyak sangat. Kita siram dia. Sikit lagi. Okey. Baiklah, itu adalah cara pertama untuk kita cuba menanam pokok kangkung. Ni adalah air, bukan hand sanitizer. Bukan, itu air sahaja. Nanti gone nanti korang Okey, cara yang kedua ialah melalui keratan batang. Okey, ni macam ni kita ada pokok kangkung yang sebenar. Maknanya kita tak payah belilah biji benih tu. Okey. Kita ada dua cara. Satu, saya akan masukkan dalam air. Okey, yang ni dah siap lah ni. Ni air apa-apa, air pipe biasa je. Okey, kita akan potongkan. Okey, kita potong, kita masukkanlah. Saya selalu potong tu, cikgu. Betul masuk kuali. Tapi basuh dah kan? Dah basuh dululah. Okey, dan batang dia yang atas ni, kita nak tanam juga. Yang ni Kak Eli boleh tolong tanam. Cucuk saja kat dalam tu. Okey. Cikgu ni mesti suka warna ungu cikgu. Cikgu macam saya lah. Okey. Cucuk. Yang ada... Ya. Susah juga nak cucuk dia ni. Kita kena gemburkan dulu ke? Lupalah. Kita kena gemburkan. Okey. Ting. Macam tu. Jangan tersilap yang mana atas, mana bawah. Nanti tak tumbuh pula akar dia. Saya dah gemburkan. Sekarang saya nak cucuk pula dia. Ya. Cucuk. Okey dah, macam tu je cikgu. Ni ada lagi. Nak berapa? 3 je lah, ni satu lagi, yang ketiga. Okey. Okey, saya tahu. Alright, ni satu lagi. 2. Allah. Terjatuh. Aduh. Padu sikit Kak Eli, padu sikit. Okey. Kemudian jangan lupa siram. Okey. Siram sikit ya. Siram. Okey.
Okey, itulah dia dua cara untuk kita membiakkan pokok kangkung. Baik. Saya lupalah tadi. Kalau macam ni kita nampak dia adalah batang kangkung. Kalau macam ni tadi kita tak tahu apa, takut lupa. Okey. Jadi biasanya kita buatkan satu tanda, cucuk sajalah. Kita ingat, kat sini ada benih rupanya. Ini tak payah masuk dalam benih ni, biar kat atas je. Kena tolak sikit. Tolak sikit. Oh, jari-jarimu. Jangan lupa date kita lepas ni ya. Okey, jadi teacher nak dengar daripada murid. Dah nampak tadi kan, dah teroka. Teacher nak tanya, Syahir. Syahir, kamu dah nampak tadi pokok kangkung. Cara pertama, apa yang teacher dan Kak Ellie buat tadi? Menggunakan biji benih. Betul, menggunakan biji benih. Baiklah, cara yang kedua pula teacher nak dengar daripada Muhaya. Apa yang teacher dengan Kak Ellie buat tadi dengan pokok kangkung? Cara kedua. Teacher gunakan keratan batang untuk menanam kangkung. Ya, betul Muhaya. Okey, alright. Baiklah, itu selesai untuk kangkung. Sekarang teacher nak tunjuk pula daripada pokok bunga telang. Okey. Macam yang teacher beritahu tadi, pokok bunga telang membiak melalui biji benih. Okey, jadi kita cuba dengan biji benih dulu. Okey, biji benih kita guna biasa je ni, kita guna gunting. Kita cari yang mana yang dah tua sikit. Atas tadi cikgu saya nampak. Yang ni rasanya yang tua sikit. Sana tak ada. Sini tak. Ini Belum dia lagi. Masih muda. Sebenarnya ni pun tak cukup tua ni. Kalau tua yang betul dia mesti ni? warna perang. Ni bukan? Dia warna perang. Okeylah. Bolehlah kita nampak cuba tak? yang ni ya. Okey. Ada. Potong dulu. Okey. Kemudian kita akan cuba kita buka dia. Tunjuk kamera dulu cikgu. Okey, Kak Ellie Saya tunjuk. tunjuk. Sementara tu saya ambil satu lagi lah. Okey, sebab tu saya ikat ribbon ni supaya ingat kat mana yang ada biji benih dia yang kita boleh guna. Okay. Allahu Akbar. Baik. Okey. Sekarang kita boleh cuba keluarkan biji benih dia. Kita potong. Okey. Okey. Oh, itu cara dia. Okey. Bila dah buka, okey. Kak Ellie nak pegang? Boleh? Tangan Kak Ellie, jari jemari Kak Ellie mulus. Cantik di hadapan kaca televisyen. Okey. Tunjukkan kepada anak-anak murid bagaimana rupa biji benih bunga telang. Dalam keadaan yang ideal, sebenarnya kita perlu tunggu dia lagi kering. Bila dia lagi kering, dia warna kehitaman. Itu lebih sesuai sebenarnya. Tapi tak apa, sebab kita dah ada ni sekarang. Dalam jadi, dia. okey. Kita boleh tanam. Okey, Kak Ellie tanam biji benih dekat dalam yang ni. Macam ulat bulu lah bentuk dia. Kalau ulat bulu saya takut nanti gatal. Kan? Tapi bukan. Okey, bukan ya. Jadi Kak Ellie boleh tanam dalam ni. Okey. Sementara Kak Ellie tanam, saya akan gunakan kaedah yang kedua, iaitu keratan batang. Okey, saya akan ambil batang yang dah matang sikit. Macam ni. Okey, dan saya cucuk. Cikgu nak saya gemburkan dulu. Ya, patutlah keras. Okey. Seronok pula gembur-gembur cikgu. Kan. Sebab dia kecil. Okey, silakan. Okey. Ni saya tanam kat sini. Ni berapa biji cikgu tanam ni? Semualah yang kita dapat tu. 2. Kita tak nak membazir kan. 8. So, saya kena jauh-jauhkan dia. Okey. Saya ambil lagi. Okey. Kadang-kadang orang tak sangka daripada ranting yang kita nampak. Alah, macam ni boleh ke? Yang penting dia mesti ada tunas ya. Pada ranting tu dia ada dia macam joints ataupun cantuman tu. Di situlah sebenarnya yang akan tumbuh pucuk. Okey. Ui, Kak Ellie sukanya dia. Saya suka cikgu buat benda-benda ni. Okey, sementara tu saya akan siram yang saya dah letakkan keratan batang. So ni kena masuk dalam sikit cikgu? Betul, masukkan dalam sikit. Dan kita kena ada satu penanda. Tadi penanda saya kangkung warna merah, yang ni saya nak warna
putih lah. Warna ungu tak ada? Ada warna ungu. Sebab dia kan bunga telang. Okey, boleh Jadi Kak kita Ellie. tahulah dia adalah bunga telang. telang. Okey. Baik, sementara Kak Ellie masih lagi menanam, teacher nak tanyalah murid teacher, dia dah nampak tadi apa yang teacher dan Kak Ellie buat. Jadi, teacher nak dengar daripada Haifa. Haifa, apakah cara pertama? Oh, mak, terkejut saya. Siapa yang tak off telefon tu? Kak Ellie ke? Kak Ke Ellie. appointment manicure kita tu dia dah call dah. Lah cikgu. Tak sabar pula ni. Kak Ellie pun. Okey. Okey, Haifa, beritahu teacher dan kawan-kawan semua apakah cara pertama untuk membiakkan pokok bunga telang, Haifa? Melalui biji benih. Ya, betul, melalui biji benih. Dan cara kedua yang teacher baru buat tadi, Izzat, boleh tak? Izzat? Melalui keratan batang. Ya, betul, melalui keratan batang. Pandai. Bagus. Jadi kita dah nampak bahawa ada pokok yang membiak melalui lebih dari satu cara. Okey. Seterusnya, kita nak terus sambung kepada teknologi dalam pembiakan tumbuhan. Okey, boleh ya Kak Ellie? Boleh. Okey, baik. Saya minta izin ke Lupa depan. Okey. Baiklah. Teknologi yang pertama adalah kultur tisu. Apa itu kultur tisu? Nampak tu Kak Ellie masih lagi sibuk dengan pokok-pokoknya. Dia suka. Okey. Kultur tisu ni adalah kita buat macam in vitro. Maksudnya bukan hanya manusia yang boleh juga mendapatkan anak melalui di makmal. Okey. Ini juga tumbuhan juga boleh dibiakkan di dalam makmal. Okey. Contohnya macam inilah. Kita ada daripada satu bahagian pokok, kita boleh biakkan dia jadi banyak. Contohnya kat sini. Okey, kita ada cendawan tiram. Okey, teacher ada cendawan tiram. Siapa yang tak tahu cendawan tiram? Kak Ellie tolong tunjuk Kak Ellie. Kita ada seminit cikgu untuk kita okey, tunjuk cepat, dekat adik-adik ni. Ni cendawan tiram. Cendawan tiram. Kalau tengok mak-mak masak kat rumah buat sup, inilah Saya dia. suka goreng tepung. Ataupun buat sizzling. Okey, dan satu lagi contohnya adalah pokok pisang. Kalau pokok pisang biasanya dia anak pokoknya tumbuh mungkin dalam 10 anak pokok dalam masa setahun. Tapi melalui kultur tisu dalam masa yang sekejap saja kita boleh dapat berpuluh ribu anak pokok. Okey. Dan seterusnya adalah teknologi tut. Inilah dia tut. Apa dia tut? Okey. Tut ni ialah cara kita nak macam kahwinkan pokok lah. Okey. Contoh yang pertama ni, yang ni, alamak, terbalik lah. Okey. Contohnya yang ni. Okey. Kita buka sikit dia punya kulit, buang kulit dia. Cantumkan. Kemudian kita letakkan Polistirin. polistirin pula dah. Tanah yang basah. Tanah yang basah. Dan dia akan tumbuh akar dan kemudian kita boleh potong dan tanam. Dia akan tumbuh pokok baru. Okey, dan juga ada lagi dua cara macam ni. Tut ni sebenarnya sesuai untuk pokok buah. Katalah kita ada satu pokok yang tak berbuah-buah. Jadi macam mana kita nak jadi dia ada buah, kita ambil dari dahan daripada pokok lain yang berbuah, kita buat proses tut ini. Baik. Okey, kemudian boleh juga pokok bunga kertas. Satu pokok ada 3 warna bunga kertas yang berbeza. Okey. Itu adalah menggunakan teknologi tut sebenarnya. Cara macam ni lah. Okey Kak Ellie. Alright, itu adalah cara untuk tut yang Kak Ellie ingatkan. Tuk-tuk yang teksi dekat Thailand tu rupanya bukan. Inilah dia. Okey, kejap lagi kita ada banyak lagi pembelajaran ataupun cara pembiakan tumbuhan kita nak teroka. Jadi teruskan menonton sebab kita nak rehat seketika kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Adik-adik masuk ke kelas sekarang sebab kita dah nak start belajar atau meroka subjek sains untuk cara pembiakan tumbuhan dengan Kak Ellie dan juga Cikgu Halina serta adik-adik dalam talian dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 18 1. Okey Cikgu,
apakah rumusan yang kita boleh rungkaikan berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini? Okey, kita sebab sekarang dah di segmen yang terakhir. Jadi sebelum beri rumusan, saya tak naklah bagi rumusan, saya nak dengar dari murid-murid. Sebab apa yang mereka faham ya, macam itu kan? lebih penting saja, nak tengok betul-betul apa yang murid-murid faham. Okey. Tapi sebelum tu, Okey. kita kena tengok dulu apakah kepentingan tumbuhan kepada hidupan, iaitu manusia dan juga haiwan. Yang pertama adalah untuk membekalkan sumber makanan. Yang kedua, sebagai tempat perlindungan atau habitat. Okey. Yang ketiga, membekalkan oksigen untuk pernafasan. Okey. Dan yang keempat adalah untuk membekalkan sumber kayu. Okey. Jadi rumusannya pada hari ini, setelah kita belajar daripada awal tadi sehinggalah ke segmen terakhir sekarang ni, Teacher nak dengar daripada Syahir. Apa yang kamu dah faham sepanjang kita belajar dalam teroka cara pembiakan tumbuhan ni? Cuba Syahir ceritakan. Saya sudah boleh menamakan contoh tumbuhan bagi setiap cara pembiakan. Okey, bagus. Cikgu, dia bercakap tak buka mulut tapi suara dia suara dia jelas terang. kan? Jelas, sudah ni terang. saya nak latih ni jadi public speaker ni. Okey. Yang kedua, rumusan kedua teacher nak dengar daripada Putra. Putra, apa pula yang kamu faham? Saya dah tahu bahawa ada tumbuhan boleh membiak dengan lebih dari satu cara. Okey, betul Putra, bagus. Dan rumusan yang ketiga daripada murid perempuan pula. murid perempuan pula lah. Muhaya, yang paling comel tu. Silakan Muhaya. Pembelajaran hari ini saya sudah faham mengenai kultur tisu dan tut, teacher. Okey, bagus. Saya faham tentang tut dan kultur tisu. Dan yang terakhir sekali, Haifa. Yang terakhir, wrap up untuk semua kawan-kawan juga. Saya sudah kepentingan tumbuhan kepada kita semua, iaitu manusia dan haiwan. Okey, itulah dia Kak Eli, rumusan daripada apa yang kita telah teroka pada hari ini, iaitu cara pembiakan tumbuhan. Okey, cikgu, berdasarkan pembelajaran kita hari ini untuk cara pembiakan tumbuhan, apa aktiviti yang cikgu akan minta murid terutama tahun 2 dan 3 ni lakukan di kelas? Kalau di kelas biasanya saya akan bawa mereka ke Taman Sains sekolah. Tapi sayangnya sekarang ni PDPR semua kena buat kat rumah masing-masing. Jadi dalam buku teks di muka surat 77 ada taman tergantung menggunakan botol mineral atau botol minuman yang terpakai. Okey. Jadi mereka boleh tanam apa jenis pokok pun menggunakan botol tersebut dan gantungkan dia. Dan saya nak harapnya murid-murid boleh ceritakan balik dia tanam menggunakan cara yang mana? Biji benih ke, daun ke? Okey. Itu lebih advance. Kalau saya sekolah dulu cikgu, tanam toge dalam tisu. Cikgu ingat tak? Tanam toge itu prasekolah yang buat. Sekarang ni sekolah. Sekarang ni advance sikit lah. Nampak semua murid tahun 2, tahun 3 dah belajar 6 cara pembiakan tumbuhan. Lagi pandai daripada Kak Eli dulu belajar toge je. Tapi sekarang Kak Eli dah pandai. Pandailah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Cikgu Halina, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama Kak Eli. Dan juga terima kasih kepada adik-adik dalam talian dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 18-1 sebab bersama dengan kita sampailah ke hujung ini. Serta adik-adik di rumah, harapnya segala ilmu yang dikongsikan oleh cikgu pada hari ini dapat manfaat kepada adik-adik. Kepada yang suka menanam pokok macam Kak Eli ni, bolehlah praktikkan di rumah. Bila kita kena stay at home ni, banyak aktiviti kita boleh teroka kan. Jadi teruskan menonton di TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Boleh lambai-lambai adik-adik dan talian. Kehadapan ayahanda dan bonda. Apa khabar ayahanda dan bonda di kampung? Anakanda doakan ayahanda dan bonda sihat dan gembira. Sudah lama kita tidak bersua. Terlalu banyak ingin anakanda bercerita.
dan mendengar cerita. Ingin menatap mata ayahanda dan bonda. Hasrat hati ingin kembali ke pangkuan ayahanda dan bonda di hari raya. Namun, apakan daya, tahun ini, tahun kedua anakda tidak dapat pulang. Syawal ini sekali lagi berteman air mata. Anakda terlalu rindu ayahanda dan bonda, abang, kakak dan adik. Alangkah sayunya hati mengimbau kembali kenangan kita beraya bersama. Dari kejauhan ini, anakda menyusun jari, memohon ampun kepada semua atas silap dan salah anakda. Dari hujung rambut sampai hujung kaki, besar harapan anakda agar ayahanda dan bonda jagalah diri, patuhi SOP. Anakda doakan ayahanda dan bonda kekal sihat dan kuat. Ingatlah anakda di sini yang terlalu berharap semoga pandemik ini berakhir dan kita dapat bertemu lagi seperti dahulu. Salam Aidilfitri, maaf zahir batin. Anakda yang merindu.